Assalamualaikum dan selamat pagi Dr. Rosli, saya Nur Aina Syahira binti Arifin. Nombor matrik 2700053. Okey, saya akan membentangkan tentang pengenalan yang berkaitan dengan teori elektif. Okey, merujuk kepada penciptaan teori atau konsep yang menggabungkan konsep dan teknik daripada teori lain. Teknik ini bermatlamat menghasilkan satu konsep rangka kerja yang memurnikan dua atau lebih pendekatan teknik-teknik terbaik dengan anggapan bahawa hasilnya akan lebih baik jika dibandingkan hanya bergantung kepada satu teori sahaja. Pendekatan integriti terdiri daripada trend teori, teori integrasi dan elektif teknikal. Okey, seterusnya ialah pendekatan elektif ni memfokuskan kepada kepelbagaian pemilihan pendekatan yang diambil daripada lain-lain teori atau konsep sebenar sebagai asas. Pelbagai teknik akan diambil daripada variasi teknik personality yang mana konsep yang dipegang pengamal tadi mampu menjelaskan teknik dan logik mengapa teknik-teknik pendekatan daripada teori lain turut diguna pakai. Apabila seseorang itu mengamalkan teori elektif teknikal, beliau mesti berpegang kepada satu teori sahaja. Hal ini dikatakan demikian kerana matlamat, objektif serta pendekatan dalam menilai seseorang klien berdasarkan kepada teori personality dan rawatan intervensi yang dipilih mestilah konsisten dengan teori yang digunakan. Okey, saya Siti Nainta Syafira binti Mak Yunus. Yang seterusnya adalah objektif teori elektik. Okey, objektif teori elektik mengandungi tiga, iaitu yang pertama, mengetahui tanggapan utama dan falsafah teori kaunseling. Objektif yang kedua ialah mengenal pasti teori-teori kaunseling dan psikologi. Dan objektif yang terakhir adalah mengetahui untuk mengintegrasi rasional penggunaan model tertentu. Ini ialah pengasas teori. Okey, teori terapi elektif ni diasas oleh dua orang tokoh iaitu Kelly dan Milton Erickson. Okey, Kelly ni dilahirkan di Kansas iaitu pada tahun 1905, merupakan anak tunggal kepada mempelai yang berpegang teguh kepada ajaran agama serta komited untuk menolong orang lain. Okey, beliau ni popular dalam kalangan masyarakat kerana telah memperkembangkan konstruk peribadi yang mementingkan satu peristiwa. Seterusnya ialah Milton Erickson. Beliau telah dilahirkan pada tahun 1901 iaitu di Wisconsin. Beliau meninggal dunia pada tahun 1980 disebabkan oleh beliau derita menghadapi penyakit. Erickson sangat dikenali kerana dapat mendengar serta melihat individu yang sakit dari aspek yang tidak disedari oleh orang lain. Beliau turut dikenali kerana mempunyai tingkah laku yang baik serta berupaya menghadapi klien yang menentang ketika terapi, menyebabkan klien tidak hilang arah semasa mereka bercakap mengenai masalah mereka. Assalamualaikum, saya Nurul Nabila binti Marzuki, nombor matrik 2700121. Saya akan meneruskan dengan faktor yang mendorong kaunselor menggunakan pendekatan elektif. Faktor yang mendorong kaunselor untuk menggunakan pendekatan elektif ini terbahagi kepada dua, iaitu kekurangan sesuatu teori dan perkembangan penyelidikan. Kekurangan sesuatu teori ini digunakan oleh para pengasas teori kaunseling dan psikoterapi untuk mengasas teori mereka berdasarkan klien yang menjalankan sesi bersama mereka. Dan seiring dengan faktor sebelum ini iaitu faktor klien, kekurangan sesuatu teori atau tidak sewujudnya satu-satu teori yang lengkap serta bersesuaian dengan semua faktor mendorong lahirnya pendekatan integratif. Seterusnya ialah perkembangan penyelidikan dalam aplikasi psikoterapi dan kaunseling juga menggalakkan perkembangan pendekatan integratif. Penyelidikan tentang keberkesanan sesuatu teori ini telah banyak dijalankan terutamanya di Amerika Syarikat iaitu tempat berkembang pesatnya kaunseling dan psikoterapi. Kewujudan kajian-kajian seperti ini dapat membantu kaunselor dan ahli-ahli psikoterapi untuk menilai sejauh mana kesesuaian sesuatu pendekatan yang dianggap selamat kerana berupaya untuk menggabungkan teori yang bersesuaian dalam menangani sesuatu masalah.
Seterusnya ialah jenis pendekatan elektik. Jenis pendekatan elektik ini terbahagi kepada 4, iaitu integratif tanpa teori, integratif berdasarkan faktor kebiasaan, integratif teknikal dan integratif teori. Integratif tanpa teori ialah pendekatan yang tidak berlandaskan mana-mana teori. Kaunselor kemungkinan menggunakan justifikasi sendiri dalam memberi kaunseling. Implikasi daripada penggunaan pendekatan seperti ini ialah kaunselor mungkin memberi kaunseling tanpa panduan dan boleh mengelirukan klien dalam membantu menyelesaikan permasalahan klien. Integratif berdasarkan faktor kebiasaan ialah hubungan terapeutik seperti memberi sokongan, empati, penerimaan tanpa syarat yang boleh mendorong perubahan diri klien. Penggunaan elemen-elemen yang menggalakkan hubungan terapeutik ini digandingkan dengan intervensi tertentu tanpa menggunakan teori yang spesifik. Untuk teori integratif teknikal pula ialah kaunselor akan membuat kombinasi antara kepelbagaian teori dengan cara pakai teknik atau intervensi tertentu dari pelbagai teori. Penggunaan teknik dan intervensi yang bersesuaian dengan klien dan masalah yang dihadapi oleh para klien. Pendekatan integratif seterusnya ialah pendekatan teori. Pengintegrasian teori kaunselor atau ahli terapi mengintegrasi 2 atau lebih teori dalam rawatan kaunseling. Kombinasi antara teori ini membolehkan kaunselor membentuk pendekatan rawatan yang baru yang lebih efektif dan bersesuaian dengan klien. Seterusnya ialah proses perkembangan kognitif. Proses perkembangan kognitif ini terbahagi kepada 4 peringkat. Peringkat pertama ialah sensori motor, perkembangan konkret, perkembangan operasi formal dan perkembangan dialektik ataupun sistematik. Peringkat sensori motor ialah individu yang memberi fokus kepada tindakan dan perasaan masa kini dan input sensori tentang keadaan sekeliling. Kemungkinan emosi lebih membayangi kognitif atau pemikiran individu atau kedua-duanya terpisah sama sekali dan menjadi celaru. Perkembangan konkret pula, individu yang menggunakan orientasi ini mungkin lebih bersifat objektif, berjaya menerangkan pengalaman hidupnya dengan jelas dan menamakan emosi yang dialaminya. Walau bagaimanapun, individu yang berorientasikan perkembangan konkret ini mengalami kesukaran untuk membuat refleksi dan berfikir. Individu seperti ini sukar untuk menghubungkaitkan respon emosinya dengan pengalaman yang telah dilaluinya. Selain itu, perkembangan operasi formal pula ialah individu berorientasikan operasi formal adalah seorang yang bersifat analitikal dan berfikir mengenai pemikirannya, perasaannya dan tingkah lakunya. Mereka juga berupaya untuk melihat secara abstrak, juga objektif, tetapi sukar merasai dan menghayati perasaan mereka pada masa kini. Seterusnya ialah perkembangan dialektik dan sistematik. Perkembangan orientasi ini dianggap sebagai orientasi yang paling tinggi kerana individu yang berorientasikan dialektik memahami sesuatu di peringkat metakognitif. Walau bagaimanapun, mereka mungkin sukar untuk memproses perasaan mereka secara langsung kerana terperangkap dalam proses intelektual sehingga menjadikan mereka terpisah daripada emosi mereka sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zeratika binti Ismail, memegang nombor Menteri 272674.
Baiklah, saya akan meneruskan pembentangan dengan menyatakan matlamat proses kaunseling dan peranan kaunselor serta klien di dalam terapi elektik ini. Pada tahun 2005, Wasman Muhammad telah menyatakan bahawa matlamat proses kaunseling di dalam terapi elektik ini menumpukan kepada keunikan personaliti individu. Ini adalah kerana seseorang klien itu pastinya mempunyai perbezaan daripada aspek keserasian personaliti dirinya dengan cara hubungan kaunselor. Pendekatan teknik kaunseling di dalam terapi ini berasaskan penilaian basic E. Selain itu, di dalam terapi elektik ini, pilihan gaya terapi bukanlah boleh dianggap remeh-temeh, tetapi mestilah mengikut lunas falsafah terapi berkenaan dengan tepat. Ini adalah kerana pendekatan terapi ini amat elektik di dalam pengaplikasian berbagai tekniknya. Oleh itu, kaunselor haruslah sedar mengenai jagaan yang diharapkan terhadap keserawatan dan menerapkan pelbagai taktik strategi melalui proses kaunseling yang dijalankan. Seterusnya, saya akan menerangkan apakah peranan kaunselor dan klien. Peranan kaunselor yang pertama ialah penilaian membina jambatan. Pembinaan jambatan yang dimaksudkan di sini memberi erti yang menimbulkan satu situasi di mana klien tidak tersentak dengan kehendak haluan yang dirancang oleh kaunselor. Ia juga berkaitan dengan perancangan urutan penilaian basic E. Penting bagi seorang kaunselor untuk menjaga sensitiviti klien dari segi kognitif, penyepaduan emosi, perhubungan, imej dan perlakuan yang terhasil terjamin. Kaunselor perlu memastikan bahawa gaya urutan penilaian yang paling sesuai dipilih untuk kliennya. Kaunselor juga hendaklah mengikuti suasana yang dirasai selesa oleh klien berhubung perangkaan awal sebelum memimpin klien ke arah suasana terapi yang sebenar. Kaunselor tidak perlu mencabar kehendak klien, sebaliknya, kaunselor perlu mengikut dominan dan aliran perasaan serta cara pemikiran kognitif klien terlebih dahulu. Peranan kaunselor yang seterusnya ialah urutan soalan penilaian. Tujuan utama penggunaan urutan penilaian adalah bagi memastikan cara penerokaan berkesan. Ini merupakan elemen utama dalam proses kaunseling terapi elektik. Pendekatan penerokaannya yang begitu sistematik dapat menjangkau hampir keseluruhan aspek patologi yang mungkin terdapat dalam diri klien. Cara ini merupakan kelebihan bagi terapi elektik. Akhir sekali ialah peranan klien. Peranan klien termasuklah tidak boleh meletakkan harapan yang tinggi dan bergantung kepada kaunselor sahaja. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Muhammad Zafir Rafiki, memegang nombor metrik 271391. Saya akan menyambung pembentangan ini pada bahagian proses. Terdapat beberapa jenis terapi elektik, iaitu terapi elektik ringkas, terapi kognitif interpersonal, model 3 peringkat dan yang paling terkenal ialah terapi multimodal. Jadi saya akan menumpukan kepada terapi multimodal. Sebelum memulakan sesi, perkara yang utama dalam proses multimodal ialah dengan mendapatkan pendedahan daripada klien tentang harapan yang diinginkan. Melalui cara ini, matlamat yang tepat dapat dibentuk dan dicapai sepanjang perjalanan sesi. Pada awal sesi kaunseling, pertemuan ringkas akan diadakan antara individu, berpasangan atau keluarga. Sesi ini akan dimulakan dengan proses membina hubungan. Seterusnya, semasa sesi kaunseling, kaunselor akan memberi tumpuan terhadap modaliti Basic 8. Kaunselor dan klien akan membuat intervensi mengikut Basic 8 satu persatu yang saya akan terangkan sebentar lagi. Seterusnya, di akhir sesi kaunseling, klien akan diberikan borang inventory sejarah hidup multimodal atau MTT Life History Questionnaire. Borang ini mengandungi 12 halaman bercetak dan terkandung persoalan berkaitan peristiwa sebelum, masalah semasa dan faktor. Soalan-soalan yang dikemukakan akan menjawab semua perkara dalam Basic 8. Seterusnya, saya akan sambung pada bahagian teknik-teknik. Teknik ini juga memfokuskan kepada Basic 8. Yang pertama ialah B, iaitu singkatan kepada Behavior. Teori pembelajaran digunakan iaitu peneguhan positif, negatif dan hukuman. Ia digunakan semasa prosedur operan seperti pujian, time out dan pengelakan. Seterusnya ialah A, iaitu singkatan kepada Effective Response. Teknik abbreviation digunakan apabila perasaan yang menyakitkan dapat ditenangkan melalui kehadiran orang yang dipercayai dan menyokongnya. Seterusnya adalah S, iaitu singkatan kepada Sensation. Teknik relaksasi, biofeedback atau senaman turut digunakan, iaitu untuk melepaskan tekanan. Seterusnya adalah
I, iaitu imaginary. Teknik perubahan imej diri digunakan apabila kejayaan diperoleh daripada modaliti tertentu. Seterusnya adalah C, iaitu sikatan kepada kognitif. Teori pembelajaran kognitif digunakan untuk memberi perubahan dalam pemikiran yang bersifat generalisasi dan kehendak yang berlebihan agar diri dipersetujui, mengubah pemikiran negatif kepada yang positif. Seterusnya adalah A, iaitu sikatan kepada interpersonal. Teknik modeling digunakan, iaitu kaunselor akan menjadi model kepada klien melalui pendedahan diri yang selektif dan deliberate. Modeling semasa latihan role rehearsal. Yang terakhir ialah D, iaitu drug dan biologi, iaitu melibatkan ubat-ubatan, bahan, tidur, senaman dan pemakanan. Saya Nurkarinisha binti Rizman, nombor metrik 270018. Saya akan menerangkan konsep utama teori yang terbahagi kepada dua, iaitu ulangan dan pelbagai konsep. Yang pertama adalah ulangan. Personaliti seseorang berpunca dari faktor genetik, fizikal, persekitaran dan pembelajaran sosial. Tindakan manusia ini dipengaruhi dengan keadaan yang diterima. Individu dipandang sebagai satu organisasi yang mempunyai kemampuan untuk berkembang secara terus-menerus. Individu terbentuk sebagai interaksi antara dirinya dengan persekitaran sekelilingnya. Jika perkembangan mereka itu positif, maka mereka juga akan menjadi positif. Menurut Bandura, manusia tidak bertindak secara automatik kepada rangsangan luaran. Ini bermaksud pemikiran mereka menentukan rangsangan yang dilihat oleh mereka. Sebagai contoh, teori elektik adalah pendekatan multimodal yang menyatakan bahawa klien menanggung kesan daripada masalah atau konflik setelah mengalami keadaan mereka yang tidak menyenangkan dalam kehidupan mereka. Yang kedua adalah pelbagai konsep. Yang pertama, kaunselor boleh menggunakan bahasa harian, bukan bahasa yang tidak difahami oleh klien, iaitu dengan itu klien dapat lebih memahami perkara yang dibincangkan berbanding dengan bahasa yang tidak difahami oleh klien. Dalam melaksanakan tugas sebagai kaunselor teori akan mengikut arah yang konsisten. Justeru, menurut Bremer sendiri, kaunselor elektik menolak teori secara kursus dengan mengamati dan menilai klien serta perilaku kaunselor yang lainnya. Kaunselor juga mengembangkan pandangan elektik ini mengikut kepribadiannya sendiri. Yang seterusnya ialah aplikasi teori dalam setting silang budaya. Yang pertama, teori ini digunakan untuk semua klien tidak kira budaya. Teori elektik seperti pendekatan terapi multimodal yang pelbagai amat sesuai digunakan untuk semua klien tidak kira budaya. Ini kerana tujuan teori itu sendiri adalah untuk digunakan dalam pelbagai lapisan masyarakat. Hal ini kerana kaunselor dan klien dapat berbincang tanpa berselindung antara mereka. Penggunaan teori elektik ini juga dapat memberikan ruang yang bebas kepada kaunselor untuk mengubah suai teknik kaunseling mereka supaya sejajar dengan tujuan asal. Dari segi penggunaan teknik, kepelbagaian teknik boleh mengikut budaya klien masing-masing. Dalam erti kata lain, teknik tersebut boleh diaplikasikan ke dalam teori pendekatan multimodal ini dan menjadikannya ia menjadi teknik yang serba boleh. Kaunselor juga perlu bijak menggunakan kemahiran kendiri bersesuaian dengan pendekatan ini kerana ia akan memberi input yang baik kepada klien yang datang dari budaya yang berbeza. Okey, yang seterusnya adalah kelebihan dan kelemahan teori elektik. Okey, sudah pastinya setiap teori yang dikemukakan mempunyai kelebihan dan kelemahannya yang tersendiri, termasuk juga dengan teori elektik. Okey, kelebihan teori elektik ini lebih berfokuskan kepada peningkatan dalam kerumitan penjelasan dan penyediaan alat yang lebih banyak. Okey, kelebihan teori elektik yang pertama ialah kapasiti penjelasan yang lebih besar. Model teoretikal serta campur tangan yang sepadan mengutamakan aspek-aspek realiti tertentu lebih berbanding teori-teori yang lain. Okey, kelebihan yang kedua ialah pemberdayaan keberkesanan. Okay, perbezaan dari segi konsep dan teknik membolehkan alat yang paling sesuai untuk setiap situasi digunakan. Hal ini dapat meningkatkan keberkesanan intervensi.
Di samping itu, ia membolehkan rawatan menyeluruh digunakan dengan lebih mudah seperti yang diarahkan kepada orang secara keseluruhannya. Kelebihan yang terakhir ialah individuasi campur tangan. Setiap orang mempunyai ciri-ciri yang berbeza. Elektrik sangat berkesan digunakan kerana penyesuaian intervensi antara klien adalah berbeza. Peningkatan dalam pelbagai rawatan menjadikannya lebih mudah untuk melindungi keperluan setiap pelanggan yang berbeza. Yang seterusnya adalah kelemahan teori elektrik. Kelemahan teori elektrik yang pertama adalah kesukaran menggabungkan garis panduan. Perbezaan dari segi penyepaduan perspektif adalah rumit dari segi atau sudut konseptual. Hal ini lebih memerlukan penerokaan secara mendalam mengenai orientasi dan teknik yang terlibat jika ingin menghasilkan model. Kelemahan yang seterusnya ialah boleh menghasilkan kekeliruan. Walaupun kebiasaan, kapasiti penjelasan model atau campur tangan lebih besar daripada yang klasik, tetapi mereka boleh menjadi sukar untuk dihantar kepada pakar yang kurang atau tidak menguasai mana-mana orientasi yang dipersoalkan. Kelemahan yang terakhir ialah menguruskan penilaian campur tangan. Jika dilihat dari sudut penyelidikan campur tangan elektrik, mereka kebiasaannya lebih sukar untuk dinilai. Kesukaran akan berlaku dari sudut memisahkan terapeutik dari setiap orientasi atau teknik yang digunakan. Akhir sekali ialah kesimpulan. Okey, kaunseling ni boleh mengubah tingkah laku dan sikap seseorang itu menjadi lebih baik. Kaunseling dimartabatkan kepada suatu tahap yang lebih tinggi pada masa hadapan kerana ia dapat membuat seseorang individu tersebut menjadi lebih proaktif pada masa hadapan. Mengikut tokoh Bandura 1978, manusia tidak akan bertindak secara automatik kepada rangsangan luaran. Pemikiran mereka tentang satu rangsangan akan menentukan yang manakah rangsangan yang dapat dilihat. Bagaimana mereka melihatnya, bagaimana mereka juga akan mengingatinya. Oleh itu, kaunselor hendaklah pandai dan bijak dalam mengawal situasi semasa berhadapan dengan klien.